فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita, ahli keluarga kita serta sahabat-sahabat kita semuanya. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan juga semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamat. Juga dimuliakan kepada para ustaz dan ustazah, barisan kepimpinan dan juga sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semuanya, muslimin muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi pertama dan selama-lamanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang menganugerahkan kita dengan nikmat umur dan usia sehingga kita dapat berada pada bulan Sya'ban, bulan yang penuh barakah ini, dan kita sudah pun memasuk pada fasa terakhir dalam Sya'ban, iaitulah separuh yang akhir di bulan Sya'ban, dan kita juga berada pada hari yang barakah iaitulah hari Jumaat yang penuh dengan rahmat serta keampunan Allah Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peningkatkan sedekah kita dan amal soleh kita pada hari ini, ya, khususnya kerana hari inilah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis hasan bahawa selawat umat Nabi Muhammad SAW, selawat umat Rasulullah akan dibentangkan kepada Rasulullah setiap hari Jumaat. Maka siapa yang paling banyak berselawat pada Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah, mereka lah yang paling dekat dengan Nabi SAW di yaumul akhirah. Maka ya, kita bersyukur pada Allah Ta'ala juga atas semua nikmat ini dan khususnya nikmat hidup yang masih Allah berikan. Jadi muslimat dirahmati muliakan Allah Ta'ala, kita mengambil kesempatan untuk sama-sama membincangkan tentang persiapan menuju Ramadan dan apakah yang disebutkan dengan keutamaan pada pengakhiran Sya'bannya yang boleh kita manfaatkan sebelum kita mudah-mudahan direzekikan Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi sebelum tu kita menyebutkan tentang kehidupan kita yang masih Allah berikan hari ini. Alhamdulillah, sihat semuanya, alhamdulillah. Hidup kita ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat berharga. Nikmat yang sangat-sangat besar. Apatah lagi kita hidup sebagai seorang mukmin dan muslim. Dan disebutkan apabila seseorang itu masih hidup, seorang manusia itu apabila masih dianugerahkan dengan hidup oleh Allah Subhanahu Taala, maka kata para ulama sekurang-kurangnya dia masih peroleh 3 kelebihan yang besar dalam diri dia. Bila kita masih hidup lagi pada hari ini, ya, artinya kita masih dapat 3 kelebihan yang sangat besar ini yang Allah masih berikan kepada kita. Yang pertama sekali, iaitulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita dihapuskan dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Maka selagi mana kita masih hidup, kita masih mendapat peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, kita masih dapat kesempatan untuk maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakanlah, aku memohon kepada Tuhanku, yakni keampunan, istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana Allah Ta'ala suruh kita banyak istighfar kerana Allah itu kana ghaffara, dia yang maha mengampunkan, dia yang memang sememangnya ingin mengampunkan hamba-hamba. Sebab itulah mohon pada Allah Ta'ala keampunan, ya, kerana Allah Ta'ala sendiri pun memang suruh kita meminta keampunan. Artinya Allah Ta'ala ni memang nak ampunkan kita. Maka kita sajalah yang sebenarnya Allah Ta'ala suruh untuk banyak memohon keampunan daripada. Maka pernah saya ceritakan pada pertemuan sebelum ni di masjid-masjid dan sebagainya. Saya pernah berbicara dengan seorang makcik yang usianya 78 tahun, baru masuk Islam bulan Jun 2021. Jadi bila dia baru masuk Islam,
saya cerita pada dia bahawa bila kita masuk Islam, semua kebaikan yang pernah kita buat akan jadi pahala kita. Masuk dalam akaun pahala kita. Manakala semua dosa yang pernah kita buat, semuanya hilang, hapus. Allah ampuni kita bila kita bertaubat, bila kita menjadi masuk Islam, kita kembali kepada fitrah. Maka subhanallah, gembira makcik tu sampai menangis dia. Subhanallah. Jadi bila kita cerita macam ni, orang-orang yang kita ni yang dah asal Islam ada pula bertanya, oh untunglah dia ustaz kan. Dia sepanjang hayat dia buat benda-benda yang syirik tu, tiba-tiba di beberapa hidayah dia beriman, dia hapus semua dosa-dosa dia. Dia semua kebaikan jadi pahala. Maka kalau meninggal dia masuk syurga Allah Subhanahu. Tapi hakikatnya kelebihan itu bukan hanya untuk orang yang non-Muslim masuk Islam saja. Untuk kita pun Allah Ta'ala bagi. Kan? Macam mana? Iaitulah dengan jalan bertaubat pada Allah. Dengan jalan kembali kepada Allah. Bila kita bertaubat pada Allah dengan sesungguhnya, kita kembali pada Allah Ta'ala, maka Allah hapuskan insya-Allah dosa-dosa kita yang lama. Semua kebaikan yang kita buat akan menjadi pahala di sisi Allah SWT. Kalau kita meninggal dalam saat kita bertaubat pada Allah, insya-Allah Allah masukkan kita ke dalam jannah. Maka perbanyakkan kita memohon keampunan dan taubat pada Allah Ta'ala, kerana itulah peluang besar yang kita ada masa kita masih hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita masih diberi umur sampai bulan Syaban ini, antara kelebihan kedua yang Allah nak bagi adalah doa yang mustajab. Doa yang Allah nak mustajabkan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku atau doalah padaku. Kata Allah Ta'ala, nescaya aku akan mustajabkan untuk kamu. Berarti Allah nak mustajabkan doa kita. Cuma kita saja kena perbanyakkan berdoa pada Allah SWT. Mintalah macam-macam doa kebaikan, insya-Allah. Ketika saat hidup ni lah doa kita Allah mustajabkan. Bila dah meninggal dunia, ramai orang yang dah meninggal dunia doanya tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, di dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman, bagaimana orang yang telah meninggal dunia, yang masuk dalam alam kubur, yang masuk dalam alam barzakh, mereka dah tengok keadaan azab dalam kubur. Mereka dah rasa dah keadaan neraka tu, walaupun belum sampai lagi. Dah takut dah, dah sangat-sangat menakutkan. Sedangkan kubur ini, alam barzakh ni baru dalam perjalanan, belum sampai lagi ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Tapi telah diperlihatkan, telah diberikan Allah Ta'ala dengan mereka ini nampak dan dengar dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Manakala orang yang soleh pula, walaupun masih belum sampai syurga, tapi dah bau dah syurga tu. Dah terasa dah kegembiraannya. Bahkan dia punya kubur dah jadi Raudatun min Riyadil Jannah. Taman pula dari taman syurga pula. Walaupun belum sampai syurga yang hakiki, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan para solehin, insya-Allah. Baik. Apa yang berlaku bila mereka masuk dalam kubur, mereka doa pada Allah. Orang-orang yang telah membazirkan umur mereka dengan dosa dan maksiat, maka doa pada Allah. Doanya dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak dah ya Allah, wa sami'na, kami dah dengar dah macam mana teruknya azab kubur ni, macam mana dahsyatnya bunyi di dalamnya, keadaannya. Farji'na ya Allah, maka balikkanlah kami ya Allah untuk hidup di dunia. Na'mal salihan, nescaya kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kerana pada hari ini kami sudah pun jadi orang yang yakin. Tapi kalau masa tu nak yakin dah terlambat. Sebab itulah keyakinan kita adalah saat hidup ini. Bila kita yakin adanya azab kubur, yakin adanya alam barzakh, adanya yaumul qiyamah, adanya hisab, adanya jannah wan nar, adanya segala yang telah pun disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi itu, maka kita jadi orang beriman. Orang berimanlah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia tak mengimani semua itu, masuk dalam neraka, baru nak yakin, nak suruh Allah balikkan dia agar dia dapat beramal soleh, maka masa itu sudah terlambat. Sebab doanya tidak akan dimakbulkan lagi oleh Allah SWT. Sebab tu
kita berdoalah pada waktu hidup kita ini sebanyak-banyak. Ada orang tanya, dulu kami pernah tanya guru kami, ya Syekh, macam mana kita ni nak khusyuk dalam solat? Banyak dah belajar khusyuk ni tapi tak khusyuk-khusyuk. Kan? Masuk dalam solat masalah teringat macam-macam. Kalau hilang kunci, solat mesti jumpa balik kunci tu. Sebab masa solat tu teringat tentang kunci tu. Punyalah tidak khusyuk solat itu. Sampaikan dah tayat akhir, bagi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru nak khusyuk. Kan? Sepanjang solat tu terbang dia pergi mata-mata tempat. Jadi macam mana nak khusyuk ni Syekh? Kita tanya guru kan. Jadi guru kami beritahu, sebenarnya khusyuk ni dia adalah hadiah dari Allah. Bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan. Orang yang berusaha mendapatkan, Allah akan berikan dalam. Iaitulah dengan dia mengetahui makna-makna bacaan dalam Quran. Dia memfokuskan dirinya dan segera balik pada jalannya apabila dia terlupa kepada Allah. Dan dia banyak berdoa kepada Allah. Nampak? Kita nak dapat khusyuk pun sebenarnya bukan hanya usaha kita, tapi dengan rahmat daripada Allah SWT. Bila Allah bagi kita kekuatan, maka kita akan dapat kekhusyukan itu. Allah beri kita kelebihan untuk dapat khusyuk, maka kita akan dapat kekhusyukan. Tapi sebab tu guru kami kata, tapi kalau tak minta macam nak dapat kan. Jadi semak balik, adakah sebelum solat kamu, dia kata, kamu duduk dan minta pada Allah, ya Allah khusyukkanlah solat yang bakal aku dirikan selepas. Tak ada permintaan, sebab itulah tak dapat, nampak. Sebab tu kita kena minta pada Allah, minta kekhusyukan, minta keikhlasan dalam ibadah, minta kemanisan dalam amalan solat, minta macam-macam kita minta, bahkan mintalah kebaikan, minta ilmu yang bermanfaat, minta hati yang tenang dan lapang, minta hati yang sabar dan bersyukur. Maka mohonlah, kerana doa saat hidup, masa kita hidup inilah doa-doa kita mustajab, insya-Allah di sisi Allah Ta'ala. Yang seterusnya, yang ketiga, bila kita masih hidup, Allah masih berikan kita kemampuan, kelebihan untuk menambah amalan bekalan amalan kita untuk bahagia di hari akhirat. Sebab tu jadilah orang yang selalu berlumba-lumba, fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Kerana tidak mungkin kesempatan itu selama-lamanya. Kerana kita juga akan meninggal dunia satu masa nanti. Maka saat kita senang, kita lapang, kita sihat, inilah kita nak beramal soleh. Kerana bila kita dah tak larat, kita mungkin tak mampu lagi dah nak beramal. Atau mungkin satu ketika Allah uji kita kekurangan daripada kemampuan harta kita. Dan sekarang ada kemampuan, ada kemampuan walaupun tak banyak, buatlah. Walaupun sedikit. InsyaAllah Allah bagi kebaikan bagi kita. Maka kehidupan kita ni adalah tempat yang masih Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita tambah amal soleh kita agar selamat kita di hari akhirat. Sebab itulah bila ada orang sebut hidup hanya sekali, enjoy lah kan. Betul ke pernyataan tu? Jawapannya tak tepat. Kenapa? Sebab mati yang sekali. Mati sekali. Hidup dua kali. Hidup di dunia sekali, hidup di akhirat sekali. Cuma bezanya hidup di dunia sekejap, sementara. Tapi hidup di akhirat lama dan kekal selama-lamanya. Sebab tu kita tak nak hidup yang sekejap ni, disebabkan hidup yang sekejap sementara ni, kita hidup merana selama-lamanya. Disebabkan nikmat yang sekejap, yang sementara ni, kita hidup dalam keadaan kehinaan selama-lamanya. Na'udzubillah. Tapi kita nak hidup di dunia ni, biarlah walaupun tak senang sangat, walaupun ada ujiannya, walaupun ada kesusahannya, tapi hidup kita yang kekal nanti adalah bahagia selama-lamanya. Itu yang kita nak. Sebab tu Allah bagi hidup ni, yang ada di dunia ni, maka jangan kita lupa bahawa kita kena buat persiapan. Maka perbanyakkan amal soleh dan sebagainya. Sentiasa jauhkan dosa dan perkara yang maksiat, dan sentiasa jaga diri kita mengikut kepada syariat dan apa yang telah dipesan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, batulah bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menambah amal soleh kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi SAW disebutkan sangat banyaknya puasa Nabi,
Nah, aku tidak pernah melihat Nabi puasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan. Aku tidak pula melihat Nabi SAW berpuasa ya yang disebutkan lebih lagi, lebih banyak lagi melainkan ya pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku lihat Nabi banyak berpuasa sunnah melainkan dalam bulan Sya'ban. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ditanyakan sahabat Usamah bin Zaid, kenapa Nabi banyak ya untuk berpuasa di bulan Sya'ban? Wa huwa, kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ialah bulan yang mana diangkatnya amalan kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya, maka fa'uhibbu ayyurfa'a amalihi wa ana sha'im. Nabi SAW beritahu bahawa aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itulah sebab kenapa amalan berpuasa sunnah bulan Sya'ban ini adalah amalan besar yang dilakukan Nabi SAW. Bukannya itu, tapi secara kata apa, isyarahnya menunjukkan bahawa bulan Sya'ban bulan untuk menambah amalan soleh kita. Baik puasa kita, sedekah kita, bacaan Quran kita dan sebagainya. Ya? Maka antara disebut juga nisfu Sya'ban, walaupun nisfu Sya'ban dah lepas, kita sebut sajalah kelebihannya. Antaranya disebut baginda Nabi SAW bersabda, Innallah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin au musyahinin. Ya, maka akan diampunkan semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang beramal, tak kiralah amalan apa pun yang dia buat, dia berdoa, dia memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali dua jenis orang. Yang disebut orang yang pertama, orang musyrik, iaitulah orang yang mereka ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mensyirikkan Allah berarti dia sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dia ni meyakini adanya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun dia ni meyakini adanya Allah Ta'ala tapi juga meyakini adanya kuasa benda lain yang setanding dengan Allah. Na'udzubillah. Sebab tu orang-orang yang musyrik, mereka ini tidak diampuni oleh Allah SWT kecuali kalau mereka bertaubat, kembali mengucapkan kedua kalimah syahadah lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka musyahinin pula adalah orang yang bergaduh antara dua orang beriman. Bukannya itu, sebenarnya dalam hadis yang lain disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, bukan hanya Sya'ban atau nisfu Sya'ban kelebihan itu ada, tetapi amalan juga diangkat pada setiap minggunya, iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis. Jadi sebab tu Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'ah, diangkatnya atau dihadapkan amalan manusia itu pada setiap Jum'ah, setiap seminggu, marratain, dua kali, yaumal itsnain wa yaumal khamis, pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Fayughfiru likulli abdin mu'min, dan Allah Ta'ala itu mengampuni hamba-hambanya yang beriman. Mereka yang beriman meminta keampunan pada Allah. Sebab tu Nabi SAW suka berpuasa pada Isnin dan Khamis. Fa'uhibbu turfa'a amali wa ana sha'im, aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi inilah antara yang Nabi sebut. Sebab tu kita puasa Isnin Khamis ikut sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan amalan soleh kita diangkat insya-Allah Ta'ala. Tapi ingat, amalan hamba Allah Ta'ala yang musyrik, mensyirikkan Allah, walaupun dia salat tapi dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu, tak ada kefahaman agama yang benar. Dia salat, macam dulu kan, saya ada atuk saya. Atuk saya ni seorang yang dulu ni tak solat. Ni saya nak cerita dekat Jemaah Islam. Atuk saya ni dia seorang nelayan.
Lepas dia kahwin, dia tengok isteri dia jaga solat, barulah dia nak solat. Masa tu umur dia dah 20 lebih dah umur dia. Jadi dia pun qada solat-solat yang lepas. Kemudian dia rasa Allah bagi hidayah pada dia. Dia rezeki dia, suara dia sedap. Bila suara dia sedap, dia dah selalu ke masjid, maka orang latih dia jadi Bilal. Lama-lama dia pun minat, dia belajar, dia jadi imam. Dan akhirnya dia jadi qadi di Lumut, Perak. Di Masjid Biru atas daripada bukit di Lumut. Jadi Alhamdulillah, saya lah cucu dia yang banyak melihat dia tu, dia semangat nak jadi kata apa, asatizah lah di kalangan orang mengajarkan agama. Saya minat. Alhamdulillah. Walaupun sebelum ni saya pernah menjadi jurutera, tapi yang lebih saya minat adalah mengajarkan agama. Itu lebih saya jiwa saya. Baik. Jadi sebutkan kata apabila melihat keadaan ini, kadang-kadang Tok Wan saya, atuk saya ingat lagi dia pernah bawa saya, dia akan ziarah jiran tetangga. Untuk apa? Untuk beri kefahaman agar mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan agama. Kerana dia qadi, ya. Maka dia pergi, ada satu rumah tu, orangnya solat, tetapi ada bangkai ikan puyuh yang telah kering dipakukan di depan pintu rumah ni. Jadi bila atuk saya datang tanya khabar semua, dia nampak kan. Kemudian dia terus bertanya, sebenarnya untuk apa ni ikan yang dah kering ni, ikan puyuh dah kering, dah mati, dah kering, dipakukan depan pintu? Adakah untuk hiasan ke atau sebagainya? Kan? Kalau hiasan, bolehlah dia letak ikan lain, contohnya ikan siakap ke dipaku depan rumah, ikan tenggiri ke, ya, atau ikan-ikan yang lain ke, kan. Rupanya bukan untuk hiasan, tapi katanya dia dengar nenek moyang dia kata ikan puyuh, bangkai ikan puyuh yang kering ni kalau dipakukan depan rumah, maka syaitan tak masuk rumah. Jadi atuk saya beritahu, sebenarnya apa yang kamu buat ini bertentangan dengan syarak. Dia beritahu jelas, dia kata. Dia beritahu dengan jelas bahawa hal itu adalah kesyirikan. Kerana tidak ada dalam hadis, dalam Quran yang menyatakan hal semikian, melainkan Nabi mengajarkan untuk masuk rumah, kita berta'awuz, minta perlindungan daripada Allah SWT. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun masuk dengan beri salam, Nabi suruh beri salam. Masuk dengan baca ayatul kursi. Rumah yang ditinggalkan, Nabi suruh baca surah Al-Baqarah. Tak semestinya sekaligus baca sikit sambung-sambung pun tak ada masalah. Maka ikutilah seperti mana yang diajar Nabi SAW. Yang kamu buat ni tak boleh sebabkan ia bukan di dalam agama. Maka kalau kamu tetap meletakkannya dan meyakininya, maka semua solat-solat kita tidak diterima oleh Allah. Ibadah puasa ditolak oleh Allah. Ibadah apa saja ditolak sebab sedang mensyirikkan Allah. Nampak? Jadi sebab tu penting ilmu, pengetahuan. Disebabkan tidak ada kefahaman dan ilmu itu menyebabkan seorang tu terpesong dan syaitan sangat suka hal-hal ini. Sebab tu dia sangat tak nak kita ni jadi orang berilmu. Dia sangat tak nak orang-orang Islam dekat dengan masjid Allah. Dia sangat tak nak orang Islam duduk dalam majlis ilmu, maka dia buat kita rasa berat dan sukar. Ya, maka kalau kita dah rasa senang dan rasa gembira majlis ilmu, ternyata itu adalah rezeki yang besar daripada Allah Ta'ala. Allah dah lindung kita daripada hasutan syaitan yang nak jauhkan kita daripada memahami agama. Jadi oleh hal yang demikian, sebab itu Nabi sebut musyahinin, orang yang musyrikin, orang yang musyrikkan Allah Ta'ala, bahkan bukan hanya ibadahnya tak diterima, maka dosanya pun tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehinggalah dia kembali bertaubat, mengucapkan 2 kalimah syahadah dan tidak melakukan lagi kesyirikan tersebut. Ini yang pertama. Sebab tu syaitan, kalau kita baca tentang kitab Talbisul Iblis, dia akan cari kesempatan untuk menyesatkan anak-anak Adam. Biar mereka beramal, tak apa beramal, tapi kita sesatkan mereka, buat mereka syirik pada Allah, supaya amalan mereka boleh rosak dan binasa. Jadi kita kena ingat tu. Lalu disebutkan setiap Isnin dan Khamis juga diangkat amalan. Fayaghfiru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi.
Yang disebutkan syahna, semua amalan diangkat Isnin Khamis kecuali hamba yang punya permusuhan sesama mereka. Dua orang yang bermusuh. Maka fayuqalu utruku, tinggalkanlah, awirku hadaini hatta yafi'a. Mana disebutkan kepada malaikat, tinggalkanlah mereka sampailah keduanya berdamai. Maka kalau dua orang bergaduh, maka mereka dua-duanya amalan tergantung, tidak diangkat insya-Allah. Sampailah mereka berdua berdamai, barulah okey. Tapi kalau seorangnya dah minta maaf, macam mana ustaz, saya dah minta maaf dia, tapi dia tak nak maafkan saya, itu tak apa. Itu dia, urusan dia dengan Allah, kita dah selesai. Ya, maka kita jadilah hamba yang meminta maaf dan hamba yang memaafkan. Dan bila kita memaafkan, Allah juga mengampunkan dan memaafkan kita, insya-Allah. Baik, jadi muslim-muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala. Maka apa persiapan yang kita mesti lakukan pada pengakhiran bulan Syaban ini? Ya. Yang pertama sekali, persiapkan diri kita dengan ilmu tentang Ramadan. Sebab apa penting? Supaya kita dapat meningkatkan lagi prestasi ibadah kita, kualiti ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Kita tak nak Ramadan kita sama saja atau semakin menurun prestasinya, tetapi kita nak prestasi Ramadan kita tahun ni, jika Allah rezekikan kita masuk Ramadan, Ramadan tahun ni adalah yang terbaik daripada yang sebelum-sebelumnya. Maka kalau nak yang terbaik, mesti dimulakan dengan ilmu. Ilmu, iaitu ilmu apa? Pertama, ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita kena tahu tentang hal itu. Ya. Yang kedua, berkaitan ilmu tentang hukum hakam dalam bulan Ramadan. Kan? Hukum hakam tentang bulan Ramadan. Sebagai contoh, ilmu keutamaan tentang bulan Ramadan. Apakah keutamaan bulan Ramadan ini? Yang kita tahu sebenarnya ada banyak keutamaan. Pertamanya, Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 185 bahawa mulianya Ramadan daripada bulan-bulan lain kerana bulan itu diturunkan Quran. Maka bulan itu adalah bulan untuk merapatkan diri kita kepada Quran, untuk menjadikan hati kita tertaut dan menjadi kebiasaan atau sahabat kepada Al-Quran. Ini dia. Juga kelebihan Ramadan ini, Allah memberi pahala yang berlipat kali ganda kepada orang yang berpuasa. Nabi SAW sebut setiap amalan itu ada pahalanya, illa siyam, kecuali puasa ini. Amalan telah dikira pahala-pahalanya. Ada amalan yang dapat 10 pahala, ada yang dapat 700 pahala, kata Nabi SAW. Seperti amalan baca Quran, 10 pahala 1 huruf. Amalan sedekah, 1 sedekah 700 kali lipat pahala. Maka bagaimana pula puasa? Puasa tak ada kiraan begitu. Kenapa? Fa'innahu li wa ana ajzi bi. Nabi SAW beritahu bahawa Allah Ta'ala berfirman, puasa ini hamba ku buat kerana ku, maka aku sajalah yang akan berikan pahala yang setimpalnya baginya. Maka pahala puasa ini besar sangat. Itu waktu Ramadan. Tapi sayangnya, kalau orang tak ada ilmu, dia masuk Ramadan, dia tak tahu keutamaan ini, maka Ramadan dihabiskan dengan hal yang sia-sia, menjadikan Ramadan mereka Ramadan yang kurang pahala atau kadang-kadang tak ada pahala pun sebab buat hal yang sia-sia dan berdosa. Keutamaan Ramadan lagi, bagaimana malamnya penuh barakah, makbulnya banyak doa-doa di waktu-waktu mustajab doa dalam bulan Ramadan, dan sebenarnya banyak lagi. Bila kita tahu, maka kita akan bertambah semangat untuk beribadah. Sebab tu kena persiapkan diri kita dengan ilmu. Bagaimana kalau masuk Ramadan tanpa ilmu? Apa nak siapkan tadi? Perkara sebelum kita sebut tentang masuk Ramadan tanpa ilmu itu, persiapkan ilmu tentang keutamaan Ramadan. Carilah tazkirah, ceramah, ataupun bacalah kitab-kitab berkaitannya. Kemudian perkara hukum hakam dalam Ramadan. Ada orang dia tak tahu hukum hakam. Sebagai satu contoh, kalau kita nak buka puasa,
kita mesti pastikan telah masuk waktu. Itu syarat sahnya. Ya, maka dah masuk waktu baru kita boleh makan. Ya. Waktu apa? Waktu maghrib. Maka kalau jadi situasi tiba-tiba kita tengah tunggu dan masjid, kita dengar azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita terus makan. Tiba-tiba muazzin tu pun berdehem. Muslimin Muslimat dirahmati Allah, minta maaf. Sebenarnya waktu belum masuk lagi. Lagi 5 minit baru masuk waktu. Saya tersilap tengok jam. Boleh ke? Boleh jadi. Pernah berlaku juga. Di Malaysia pernah berlaku. Jadi kita yang dah makan tadi, dah telan dah. Macam mana puasa kita? Jumhur para ulama menyatakan puasa kita hari itu telah batal. Kerana kita buka puasa bukan kerana meyakini telah masuk waktu, tapi kita hanya mendengar azan tanpa kita melihat adakah waktu sudah masuk ataupun belum. Sebab tu pentingnya untuk kita ada ilmu tentang. Bila dengar azan, perhatikan jam. Betul tak jam? Oh, kenapa awal lagi dah masuk, dah azan? Nampak? Tengok dekat TV, rupanya belum azan. Tengok dekat kalender, tengok dekat luar, cerah lagi. Rupanya betul pun muazzin telah terazan awal. Jadi, azan adalah satu syiar. Maka, untuk kita memastikan waktu telah masuk, untuk sahnya puasa kita, kita kena pastikan. Kita tengok langit dan sebagainya. Kena buat kepastian, kena double check. Supaya tidak tersilap. Maka kalau kita makan tadi, apa jadi? Belum masuk waktu, terdengar azan, muazzin beritahu silap azan awal, maka puasa kita hari itu telah batal. Kita kena ganti balik pada hari yang lain. Pada selepas bulan puasa. Itulah dia. Sebab tu penting pada ilmu. Seterusnya, penting pada ilmu apa lagi? Iaitu ilmu berkaitan dengan amalan-amalan sunnah ketika Ramadan. Bila kita ada tahu ilmu tentang amalan sunnah Ramadan, maka kita akan jadi lebih bersiap sedia. Apa contoh amalan sunnah? Bayangkan, bila kita ada ilmu, kita akan bersiap sedia dengan baik. Contohnya, bila kita nak bersahur. Sahur ni, ada orang bangun sahur, fikir nak makan je. Betul ke? Betul. Memang nak makan. Tapi sayangnya kalau hanya makan saja. Ya, pentingnya untuk tahu bahawa waktu sahur itu dipanggil sebagai sulusul lailil akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Apa sunnahnya? Apakah keutamaannya dalam seharian? Kita boleh tahu. Antaranya ini. Dalam bulan puasa ingat, waktu sahur itu Allah sebenarnya sedang mengajar kita, sedang mendidik kita dalam madrasah Ramadan untuk menghargai waktu itu. Kerana waktu itu, waktu dipanggil mustajabnya doa, waktu keampunan Allah yang sangat-sangat luas. Nabi sebut, pada sepertiga malam yang terakhir, Allah dekat dengan hamba-hambanya. Dan Allah akan berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa doa, aku akan mustajabkan doa. Wa may yas'alni, siapa minta, aku akan fa'atiyah, aku akan berikan pada. Wa may yastaghfirni fa aghfirlah, siapa minta ampun, aku akan ampunkan dia. Inilah kelebihan di waktu sahur yang sebenarnya ada sepanjang tahun setiap malam. Tapi Allah memberikan kita, mengajarkan kita untuk bangun di waktu bulan Ramadan sahur itu, supaya kita biasa bangun di waktu yang lain. Kenapa? Ada orang susah nak bangun waktu itu. Kecuali kalau dia nak kencing, dia baru dia bangun. Itu pun dia tidur balik, kan? Tapi bulan Ramadan, dia bangun waktu itu, mesti dia akan, ataupun dia memang payah nak bangun waktu itu, tapi sebab dia fikir, aku ni puasa satu hari tak makan yang habis aku, maka dia pun kena bangun juga. Nampak? Dia terpaksa bangun juga. Tapi disebutkan sayangnya kalau bangun hanya makan. Bila kita ada ilmu, kita tahu bahawa waktu itu waktu mustajab doa. Maka ibu-ibu sedang masak, nak bersedekah makan sahur itu kepada ahli keluarga. Sambil itu kita berdoa pada Allah. Sambil itu kita beristighfar. Bahkan Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, antara amalan ahli syurga Allah Ta'ala, banyak masuk syurga Allah adalah mereka wal mustaghfirina bil ashar. Mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Maka kita minta ampun Allah saat kita tengah masak. Walaupun tak sempat sembahyang tarawih, bukan tarawih, tak sempat sembahyang tahajud pun tak apa. Kita tak sempat nak sembahyang tahajud, kita gunakanlah masa itu untuk istighfar dan juga gunakanlah masa itu untuk kita mohon keampunan Allah dan mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Ini adalah yang disebutkan pada waktu itu. Kemudian bila subuh, kita pun jawab azan subuh. Kita dapat pahala seperti muazzin. Kita baca doa selepas subuh. Halat lahu syafaati, kata Nabi, siapa baca doa lepas azan, syafaatku. Maka halal lah baginya syafaatku. Kemudian pagi itu pula, setelah mana solat subuh, setelah mana masuk subuh, kita pun solat 2 rakaat sebelum subuh. Itulah solat sunat sebelum subuh, kita dapat pahala dunia dan seisinya. Bila kemudiannya selepas itu, kita pun pergi solat jamaah. Kemudian lepas solat itu subuh, kita pun selepas solat subuh kita pun berzikir. Sama ada baca Quran, dengar majlis ilmu, ataupun berselawat ke, ataupun apa saja. Amalan zikrullah sampai matahari terbit. Kemudian kita solat 2 rakaat yang dipanggil solat sunat isyraq. Kita akan dapat pahala haji dan umrah. Sempurna, kata Nabi SAW. 3 kali sempurna Nabi sebut. Menunjukkan besarnya amalan itu. Tapi ramai orang yang mungkin susah nak buat. Pasal apa? Waktu itulah nafsu akan kata, tidur. Sedap tidur ni lepas subuh. Maka dia tidur. Terlepaslah dia daripada kelebihan itu. Maka kita ada ilmu, kita akan semangat nak buat. Tapi kalau tak ada ilmu, kita pun akan rasa benda tu biasa saja. Baik, kembali seterusnya, lepas tu waktu duha, kita pun buatlah apa yang patut, sama ada baca kitab, baca Al-Quran dan sebagainya, mendengar tazkirah. Kemudian sampai waktu duha, kita bersolat duha 2 rakaat, berdoa pada Allah. Tengah hari kita qailulah, tidur sekejap, 15 minit. Itu dipanggil qailulah, sedikit, tidur sedikit. Tapi jangan pula tidur sampai 2-3 jam. Tidur 3 jam dah jadi, bukan qailulah, jadi benda lain pula. Maka sampai zuhur, kita bersolat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah zuhur. Dan selepas zuhur, asar pun selepas asar, doa, maknanya doa dimustajabkan Allah. Antara asar sampailah waktu berbuka. Maka waktu tu kita fikir, bukannya apa kita nak makan, tapi fikirlah apa kita nak beri makan. Antara sunnahnya adalah Nabi suruh kita kalau masak, buat kuah banyak. Sebab kuah itu kita boleh bagi pada jiran-jiran. Bila bagi kat jiran pula, makanan ke kuih ke apa, janganlah bagi bekas yang mahal-mahal. Contohnya bekas Tupperware, yang jenama Tupperware kan. Kenapa bila kita dah bagi 4-5 orang bekas Tupperware, kemudian bekas tu tak pulang. Kan? Jadi masa sembahyang tarawih dah tak khusyuk dah. Apa yang teringat, bekas Tupperware aku pergi tak pulang-pulang lagi. Nampak? Dia dah jadi tak khusyuk pula sembahyang kan. Bagilah guna bekas yang pergi tak payah pulang. Maknanya terus pakai buang saja. Lebih mudah, lebih baik. Kerana bila kita ikut kebaikan ini, sunnah ini, orang yang makan dengan makanan yang kita berikan untuk buka puasa, kita akan dapat pahala dia. Seharian beramal dengan berpuasa itu, tanpa kurang pahala dia walau sedikit pun. Kita dapat 2 kali lipat pahala. Bayangkan itu baru seorang. Kalau 10 orang, kalau 100 orang kita belanjakan makan untuk buka puasa, bayangkan betapa banyaknya pahala kita dapat. Kemudian bila buka puasa, jangan asing-asing duduk. Bila nak buka, baru nak datang terus makan. Datang duduk bersama-sama dulu. Berdoa pada Allah. Kerana waktu itu mustajabnya doa. Bila telah pasti masuk waktu, kita pun makan. Bismillah, makan. Biarlah merancang apa kita makan. Ini pentingnya ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan merancang. Kan? Makan apa buka puasa? Makan apa untuk sahur? Sebagian orang tak rancang. Bila tak rancang, apa jadi? Lepas asar dia pun pergi bazar. Bila pergi bazar, dia tengok, lawa pula kuih karipap ni. Dulu tak lawa kan. Ni dia punya bunga tepi tu lawa pula. Dia pun beli satu karipap. Tengok serimuka, boy, hijau sungguh serimuka ni. Lalu tak apa nak hijau, dia pun beli juga. Kan? Nampak ayam percik, meleleh tengok ayam percik ni. Ayam percik ni Ramadan je ada, dia pun beli juga. Kan? Sampai habis penuh 5 jari dia sangkut plastik. Kan? Pergi depan pula, air ni tak ada bulan lain. Bulan Ramadan je ada, air katira. Dia pun beli air katira. Pergi depan pula, beli air soya pula. Kan? Jadi macam-macam, penuh 5 jari, 10 jari penuh kok balik. Akhirnya bila dah letak semua makanan, buka puasa, makan serimuka satu, minum air katira setengah gelas, dah kenyang, habis yang lain semua tak makan. Jadi apa jadi?
jadi membazir. Dengan harapan sahur nanti makan, tak makannya sahur masak lain. Nampak tak? Jadi akhirnya akan jadi membazir. Lihat, ini yang berlaku dan akhirnya perangkap ya daripada nafsu keinginan kita telah memerangkap diri kita sehingga menjadi ya kembali membazir dan buat benda-benda yang Allah tidak suka, ya. Maka sebab itulah kita rancang. Okey, buka puasa 3 biji kurma, buat macam tanah Arab. Ya, tanah Arab 3 biji kurma, ada yogurt, cicah dengan roti Arab bulat kecil tu. Kemudian minum air panas sikit, air teh ke dan air biasa. Kan? Kita tengok lepas makan je tu insya-Allah laju sembahyang tarawih. Okey je, bukan laju, macam sembahyang tarawih lancar je nanti. 20 rakaat pun insya-Allah boleh. Pasal apa ringan. Tapi kalau makan dan nasi Arab atau pinggan tu atau meja pula bukan nasi Arab je. Nasi hujan panas ada. Nasi apa ni, panas mendung ada, semua ada. Kan hujan panas ada, mendung tak hujan pun ada, macam-macam jenis nama nasi ada. Makan, akhirnya penuh, berat, nak ibadah pun dah jadi berat. Nampak? Dan sebab tu perancangan dengan ilmu tu penting. Bila ada ilmu, kita merancang. Makan ringan saja. Itu sunnah. Ya? Maka boleh beribadah. Maka berat sedikit lepas murih nanti. Contoh. Jadi kita akan lebih kemas dalam amalan kita. Dalam ibadah kita di bulan Ramadan, bahkan ia menjadi semakin berkualiti. Malam pula, kita sempat bacalah Quran sebagainya. Bila tidur awal, kita bangkit awal untuk mula kembali beramal seperti hari sebelum-sebelumnya. InsyaAllah Allah berkati. Begitulah juga tambah amalan sedekah kita. Ini pentingnya persiapan ilmu. Yang tadi kita sebut, yang persiapan ilmu ni pertama, keutamaan Ramadan. Kita dah sebut dah. Kedua, perkara-perkara yang disebutkan yang syariat ataupun fiqh dalam puasa. Ketiga, yang disebutkan dengan amalan-amalan sunnah ketika bulan puasa. Yang keempat, perkara-perkara yang merosakkan pahala puasa kita. Ini penting. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga menyebutkan bagaimana ramainya orang puasa. Tapi tak ada apa yang dia dapat illa ju'al atash, kecuali lapar dan dahaga sahaja. Maka kenapa dapat lapar dahaga saja? Sebab dia tak ada ilmu untuk memelihara, ataupun bila tak ada ilmu, imannya tidak kuat untuk memelihara puasanya daripada rosak. Maka sebab itulah kita lihat ada orang yang tidak ada persiapan ilmu masuk Ramadan. Bila dia lepas habis dia solat subuh, dia tak adalah usaha nak kejar amal. Dia akan tidur. Tidurnya pun sampai ke sebelum, saya pernah jumpa ada orang, sampai sebelum buka puasa baru dibangun. Itu pun sebab kita kejut tak mau bangun. Bila kita sebut pada telinga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, baru dibangun. Dia kata, aku masih hidup lagi lah. Aku hidup lagi. Itu pun sebab sebut itu baru dibangun. Buka puasa. Nampak? Sayangnya, ada orang yang rugi puasanya. Tidak mendapat pahala apabila dia berpuasa tapi solatnya tidak, ataupun solatnya tidak terjaga. Bila berpuasa masih langgar perintah-perintah Allah. Bila berpuasa masih melakukan dosa, dengan matanya, dengan penglihatan, dengan pendengarannya, dengan perkataannya, maka Allah Ta'ala tidak mahu akan puasanya itu. Sebab saat dia nak buat satu perintah Allah, dia telah pun ingkar perintah Allah yang lain. Maka ini menjadikan tidak adalah manfaat puasanya, melainkan dosa, melainkan bukan hanya tak dapat pahala, tapi jadi dosa pula. Sebab dia buat dosa lah kan. Jadi ada pula orang yang bulan puasa tak ada apa nak buat. Dia pun tengoklah K-pop, tengoklah Sereka Rama pagi sampai ke petang. Mula-mula biasa, lama-lama jadi merepek, lama-lama jadi dosa. Nampak? Jadi akhirnya puasa jadi sia-sia. Kerana tidak ada ilmu, tidak ada persiapan, tidak ada disebabkan tidak ada ilmu, maka tidak ada sifat jaga-jaga di dalam ibadahnya. Maka puasa menjadi puasa yang hanya mendapat lapang dan dahaga. Na'udzubillah. Inilah yang kita tak nak. Maka jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Sebab tu penting, pertama, persiapan ilmu kita. Ini penting.
Waktu yang seterusnya yang keempat, kelima apakah pula waktu-waktu mustajab doa ketika Ramadan? Kita kena tahu. Antaranya waktu sahur tadi. Ya, waktu juga waktu mustajab doa sebenarnya banyak dalam waktu bulan Ramadan. Sebelum buka puasa mustajab doa, di waktu malam mustajab doa. Di waktu siang pun mustajab doa saat kita sedang berpuasa. Saya sedang berkorban pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala makbulkan doa-doa kita. Sebab itu masa kita sedang berpuasa itu, kita sedang berkorban, maknanya apa? Disebutkan dengan masa sebelum waktu bulan puasa, Allah halalkan untuk kita makan dan minum di waktu siang. Tapi masuk Ramadan, Allah haramkan kita. Kenapa? Sebab Allah nak tarbiyah kita. Supaya menjadi mudah kita meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhah di luar dari Ramadan. Kalau dalam Ramadan perkara yang halal Allah haramkan pun kita sanggup tinggalkan. Apatah lagi perkara di luar, perkara yang Allah telah haramkan, atau Allah letakkan hukum yang syubhah dan sebagainya, lebih mudah untuk kita tinggalkan. Itulah tarbiyah Ramadan yang Allah nak berikan kepada kita saat bulan Ramadan. Yang seterusnya, yang kedua, persiapan kita ketika akhir Syaban ini. Apa kita nak buat? Pertama dengan ilmu tadi. Yang kedua, iaitulah dengan meningkatkan sedikit amal soleh kita. Qala Rasulullah SAW, ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang sedikit tetapi berpanjangan. Jadi, amalan ni biarlah tak banyak, tak apa. Tapi dia berpanjangan. Dia berterusan. Kerana bila amalan tu berterusan, maka amalan tu akan semakin lama semakin baik. Sebab tu para ulama menyebutkan bahawa bulan Rejab adalah bulan menanam biji benih ataupun anak pokok. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram tanaman, membaja tanaman tu agar ia besar pohon itu. Dan pada bulan bulan Ramadan, syahrul hisad zar'i, bulan untuk menuai hasilnya. Tapi ada orang masuk Ramadan baru nak tanam, kan? Habis dah Ramadan baru nak siram air, dah terlambat, dah habis dah Ramadan, kan? Apa maksudnya? Iaitulah dia tak bersiap awal. Baru dia nak masuk Ramadan, baru dia nak beramal. Dia kata tak payahlah puasa sunat bulan Syaban, tak payahlah solat sunat bulan Syaban, tak payahlah bertambah Quran bulan Syaban, tak payahlah sedekah. Sebab apa? Sunat je. Masuk Ramadan nanti wajib puasa tu kita puasa. Masa Ramadan nanti ada sembahyang tarawih, baru kita sembahyang tarawih. Masa Ramadan nanti baca Quran, baru kita baca Quran, kan? Masa Ramadan nanti ada sedekah, baru kita sedekah. Boleh ke? Boleh. Tapi masalahnya, kita akan jadi cepat penat. Cepat penat, cepat lelah, disebabkan kita dalam keadaan tidak ada latihan sebelum. Kan? Jadi kalau kita latih diri kita untuk membiasakan diri kita dengan amal soleh, kita akan jadi biasa melakukan. Menjadi satu kebiasaan. Macam orang yang biasa solat duha, maka senang bagi dia solat duha. Tapi orang yang tak biasa, senang tak? Susah. Sehingga dia paksa diri dia memulakan. Baru lama-kelamaan dia akan jadi mampu melakukannya secara konsisten. Macam itulah juga Ramadan kita. Kalau masuk Ramadan, baru nak start puasa, bagus, boleh. Tapi puasanya akan melepit, cepat penat. Dia tak boleh buat benda lain dah. Bila tak boleh buat benda lain. Pasal apa puasa? Sebenarnya, puasa tu pun, kalau kita lihat Nabi dan para sahabat boleh berperang, boleh melakukan mujahadah, boleh buat macam-macam untuk agama. Jadi kenapa bezanya dengan kita? Sebab mindset dan sebab kita kurang biasa melakukan. Sebab tu, bila kita dah biasa, pun sehari dalam bulan Syaban, kita doalah semoga Allah beri kekuatan dan kualiti agar bertambah kualiti dan prestasi puasa kita ketika bulan Ramadan nanti. Maka mula dari awal dah mula ibadah sunnah dah. Ibadah sunnah sekarang apa dia? Kan? Hari ni hari Jumaat, banyak selawat, baca surah Al-Kahfi. Dah biasa. Maka masuk Ramadan, benda dah biasa, kita dah makin baik kita melakukan. Tapi kalau masuk Ramadan baru nak buat, baru nak semayang tarawih. Kan? Sebelum tu tak biasa solat sunat. Masuk Ramadan baru nak semayang tarawih. Boleh lah, tapi cepat penat. Tinggal berapa hari saja solat, dah berapa hari solat,
pun dah tak larat lah. Tak larat dah, tak larat. Tak payah semayang lah, sunat je dia kata. Betul tu. Sebab tu jadi sebahagian masjid-masjid dekat Gunung Everest ke Surau ke kan. Kat Gunung Everest lah, bukan kat sini kan. Yang dia masuk Ramadan, dia pasang khemah. AJK bincang, kena pasang khemah. Sebab apa? Nanti orang ramai. Hari pertama semayang tarawih. Memang ramai, melimpah, penuh khemah-khemah. Masuk hari kedua, dah telefon dah tuan khemah. Bang, tolong cabut 2 khemah boleh? Dah kosong dah 2 khemah. Masuk hari ketiga, buang 3 khemah lagi. Masuk hari keempat, buang lagi 3 khemah. Akhirnya hari kelima dah kosong, tak ada khemah. Masuk hari keenam, dah soft pula hilang, 3 soft hilang, 4 soft hilang, sampai akhirnya tinggallah Tok Imam, Tok Bilal. Dan mujur ada Tok Siak. Kan? Kalau Tok Siak tak ada, tinggal Tok Imam, Tok Bilal je. Yang sempat terawih. Nampak? Sebab apa? Sebab jadi begitu kerana kita tidak mindset. Pertama sebut ilmu tadi, tak ada persiapan ilmu. Yang kedua, tidak biasa melakukan. Kita biasa melaksanakan solat sunat. Tambah keutamaan lagi sembahyang tarawih itu kita tahu. Tambah lagi dengan rasa urgensinya untuk kita tambah amal di bulan Ramadan. Sudah pastinya kita akan semakin bersemangat melaksanakannya. Maka walaupun sedikit kepenatan, kita fikir tak apalah ya Allah. Ramai orang nak masuk Ramadan. Tapi mereka semua tak dapat meninggal bulan Rejab, meninggal bulan Syaban. Aku ni dapat masuk Ramadan ya Allah. Maka aku nak buat amal ni kerana-Mu ya Allah. Walaupun tak dapat di masjid sembahyang tarawih, tak apa. Sembahyang tarawih sendiri pun tak ada masalah. Dan bukan sembahyang tarawih tu kena wajib jemaah, tidak. Boleh sembahyang sendiri. Yang jadi silapnya kalau tak buat langsung, rugilah. Satu malam itu kita hanya boleh buat sembahyang tarawih. Maka kalau satu malam tak buat, dah kurang dah satu daripada malam Ramadan kita tak buat tarawih. Rugi dah. Sebab Allah dah bagi umur, Allah dah bagi kesempatan, Allah bagi kita nikmat untuk beramal. Maka kita buatlah semampu kita. Tak dapat buat banyak, buatlah sedikit. Yang tak baik dan tak bagusnya kalau tak buat langsung. Buatlah walau sedikit, insya-Allah. Dan kemudiannya bila masuk, kita buat persiapan ini. Yang kedua, persiapan kita tambah amal sunnah kita daripada Sya'ban lagi. Doa-doa sunnah, doa sebelum naik kenderaan, doa masuk rumah, doa keluar tandas, doa masuk tandas, doa makan, doa selepas makan. Semua kita dah start amal. Bila kita biasakan, maka masuk Ramadan kita dah tak jadi masalah untuk amal tu secara konsisten. Lihat amalan Nabi dari awal meningkat, akhir Ramadan semakin meningkat lagi. Ramai orang awal meningkat Ramadan, semakin nak ujung semakin menurun. Kan? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beritahu, antara malam mustajab doa adalah malam Lailatul Fitri, malam Aidil Fitri. Esok nak raya malam tu. Tapi itulah malam yang ramai orang sibuk bakar lemang. Sibuk uli tepung nak buat kek, nak buat kuih raya. Kan? Sibuk nak sangkut langsir baru. Kan? Tapi kalau kita ada ilmu, kita tahu. Imam Syafi'i sebut kita al-um, malam tu malam mustajab doa. Sampai kita siap-siap, kita jangan lupa kepada Allah. Doalah, zikirlah, atau buatlah sedikit sebanyak amalan di malam itu. Walaupun esok tu nak raya, tapi tidak kita melupai Allah Ta'ala yang telah beri nikmat kita dapat berpuasa dan dapat umur kita selesai ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah. Maka ini yang kedua. Yang terakhir sekali adalah mempersiapkan diri kita dengan perbanyakkan doa kepada Allah. Doa apa? Doa Allah Ta'ala berkat kita bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampai kita bulan Ramadan. Kerana ada orang tak ada kesempatan sampai Ramadan. Ada orang yang tak sihat dia, kan? Ada orang pula yang diuji dengan musibah, tapi kita alhamdulillah sihat lagi, alhamdulillah mudah lagi urusan, boleh bergerak, boleh beramal. Maka doalah pada Allah, ya Allah, kekalkanlah nikmat yang baik bagiku agar dapat ku terus beramal soleh. Kan? Dan janganlah kau uji ke aku dengan ujian tak mampu aku tangguh. Biarlah ada kesihatan agar dapat beramal. Maka doa pada Allah. Wa balighna Ramadan, ya Allah, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kerana ramainya orang nak masuk Ramadan tapi tak ada rezeki dia nak masuk. Tapi kita dah masuk, alhamdulillah, syukur. Maka sebab tu kita doa pada Allah. Doa Allah Ta'ala permudah urusan kita.
doa Allah berkati kita bulan Sya'ban agar dapat tambah beramal soleh. Ya, sebab tu doa yang biasa dibacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang kita baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, kan? Jadi kita doa tu, itu adalah doa yang mana walaupun ada ulama khilaf, ya, ada menyatakan ia bukan dari Nabi SAW, tak mengapa, masih harus kita bacakannya. Sebab apa? Sebab ia adalah doa yang baik, ya. Doa memohon Allah Ta'ala beri kita kesempatan kebaikan untuk beramal soleh bahkan masuk bulan Ramadan. Maka kita bacalah doa ni, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, ya. Jadi kita ketepikan khilaf itu, ya, dan kita beramal, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan agar kita dapat mendapat kebaikan. Maka disebutkan doa tadilah kita boleh selalu bacakan. Bacalah doa-doa yang lain juga, dan semoga Allah merahmati kita dalam bulan Sya'ban, berkati kita, dan Allah rezeki kita masuk Ramadan dan dapat beramal sepanjang Ramadan. Yang terakhir sekali, jemaah sekalian, ada satu hadis yang mana diceritakan Nabi SAW. Dia pernah naik mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat tanya, kenapa tangga pertama kamu sebut amin, tangga kedua kamu sebut amin, tangga ketiga kamu sebut amin, ya Rasulullah? Nabi kata, ja'ani Jibril AS, Jibril telah datang kepadaku dan menyatakan hanya amatlah, ya, hina satu orang yang dia masuk Ramadan tapi dia terdapat keampunan Allah. Ya, sebutlah amin. Nabi pun sebut amin. Yang kedua, mereka yang ada 2 mak ayah, hinalah mereka kalau ada 2 mak ayah atau salah seorang masih hidup tapi mereka mati tak masuk syurga Allah Ta'ala. Nabi sebut amin. Ya, kerana Jibril sebut amin. Yang ketiga, ya, alangkah hinalah mereka yang bila disebut namamu mereka tidak mahu berselawat kepadamu. Qul amin, sebut amin. Nabi pun sebut amin. Maka inilah hadis yang menceritakan betapa luasnya keampunan Allah dalam Ramadan. Maka kalau masuk Ramadan tak diampunkan kerana dia masih lagi buat dosa dalam Ramadan, dia masih lagi buat hal-hal yang Allah murka dalam Ramadan, keluar tak diampunkan dosanya, maka hinalah orang, kata Jibril AS. Mak ayah masih ada atau seorang masih ada, berbaktilah, kerana mudahnya nak masuk syurga bila berbakti kepada ibu dan ayah. Tapi seorang anak tu tak mau berbakti, ya, akhirnya, ya, ada mak ayah dia pun dia tak masuk syurga, maka hinalah, kata Jibril AS. Kalau kita ada, kita buatlah, ya, buatlah kebaikan pada mak ayah kita semampu yang boleh, dan sabarlah, ya, insya-Allah. Yang ketiga adalah bila disebut nama Nabi SAW, mudahnya untuk disebut selawat, sedangkan Allah dan para malaikat pun berselawat pada Nabi, ya, maka kita pun banyaklah berselawat pada Nabi. Dengan nama Nabi Muhammad, kita terus sambut sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kita, ya, Allah rahmati kita, selamat menyambut puasa insya-Allah Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan puasa dengan baik, dengan berkualiti insya-Allah. Kerana minggu depan saya mohon maaf, saya tak dapat nak bersua disebabkan saya sudah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah dan akan bawa jemaah untuk umrah di awal Ramadan insya-Allah. Jadi doakan kesihatan saya. Saya juga doakan semoga semua, ya, sahabat pencinta Quran juga diberikan kesihatan yang barakah dan juga rezeki dan dijemput Allah ke Baitullah, menunaikan haji dan umrah. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Yang baik, insya-Allah sekiranya saya ada kesilapan saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajab laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair al-fadil Ustaz Muhammad Arif Zaki atas perkongsian ilmu sebentar tadi, ya, akhir Syaban dan persiapan Ramadan sebentar tadi, yang mana pada bulan Ramadan inilah segala ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan ganjarannya. Dan marilah sama-sama kita persiapkan diri dan dari segi rohani dan jasmani menemui Ramadan yang bakal tiba tak lama lagi. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua atas perkongsian ilmunya. Dan terima kasih pada jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis ini. Semoga kita jumpa lagi pada pukul 3 petang ini dalam sesi Tadabbur Surah Al-Mujadilah bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri. Okay. Dan Ustaz, kita tangguh dulu Ustaz, ya. Majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Terima ilmunya. kasih Jumpa Ustaz. lagi Terima kasih. esok. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat menunaikan umrah dan doakan kami di sini Ustaz. Assalamualaikum semua. Salam.